Assalamualaikum semua dan selamat malam saya ucapkan kepada semua yang sedang menonton video ini. Kali ini saya ingin berkongsikan kaedah bagaimana kita untuk melakukan CPR. Kita seperti yang kita tahu, CPR ni kita boleh lakukan kepada dua golongan tapi dengan cara yang sedikit berbeza. Kita ada golongan kanak-kanak dan juga golongan dewasa. Macam mana kita melakukan CPR kepada kedua-dua golongan tersebut, dia ada sedikit cara yang berbeza. Okey, sebelum tu saya ingin perkenalkan nama saya dulu. Saya Muhammad Amir Zuan bin Syaridan, pelajar daripada subjek CUAT 2011 Pasukan Pertolongan Cemas Kumpulan E. Saya ingin berkongsikan dengan anda semua apakah prinsip-prinsip yang ada untuk kita melakukan CPR. Tapi saya tidak akan pergi kepada CPR untuk golongan kanak-kanak, cuma saya akan pergi kepada CPR untuk golongan dewasa. Kita perlu ingat 7 prinsip. Apa prinsip-prinsip tersebut? Kita akan tengok sekejap lagi. Kembali lagi kita, apakah prinsip-prinsip untuk melakukan proses CPR kepada golongan dewasa? Yang pertama, kita ada danger. Yang kedua, kita ada respon. Dan yang ketiga, kita ada shout. Dan yang keempat, kita ada airway. Yang kelima, kita ada breathing. Yang keenam, kita ada circulation. Dan yang ketujuh, kita ada defibrillation. Okey, yang pertama tadi saya sebut danger. Danger itu bermaksud kita perlu untuk memastikan kawasan kita untuk melakukan proses CPR itu betul-betul selamat dan tak ada sesuatu perkara pun yang dapat membahayakan tubuh badan pesakit. Okey. Dan yang kedua, kita perlu respon, tindak balas. Macam mana tu? Kita perlu menepuk bahu mangsa dan kita perlu tanya soalan dengan jelas seperti hello, adakah anda okey? Itu soalan lazim yang kita ajukan kepada pesakit ataupun orang yang sedang sakit ketika kita tengok mereka. Contohnya lah, kau kenapa ni? Kau okey tak? Kau okey tak? Contohnya macam tu lah, kau sakit ke? Yang ketiga, kita ada shout. Semestinya kita perlu meminta pertolongan. Kita jerit, tolong. Macam mana kita untuk meminta pertolongan sekiranya kita tidak mengetahui apa tindakan yang perlu dilakukan sekiranya melihat seseorang itu pengsan ataupun collapse. Okey. Dan kita juga perlu untuk menghubungi pasukan kecemasan. Kita perlu menelefon semestinya lah nombor 999, talian yang sentiasa dipercayai oleh rakyat Malaysia. Dan kita juga perlu mendapatkan AED. Okey. Dan yang keempat, kita perlu melakukan prinsip airway. Apa itu? Buka saluran pernafasan. Dan kita juga perlu dongakkan kepala mangsa. Okey, kita dongakkan. Kita guna tangan ni macam tu lah, lebih kurang lah. Saya akan tunjuk dalam video sekejap lagi. Okey. Dan yang seterusnya, kita ada breathing. Kita perlu pastikan sama ada mangsa ni bernafas ataupun tidak dalam tempoh tidak lebih 10 saat. Dan yang keenam, kita ada circulation, iaitu peredaran darah. Kita perlu pastikan peredaran darah itu sentiasa berlaku supaya kita mengetahui sama ada tubuh badan pesakit ataupun mangsa masih lagi berfungsi. Kita perlu menekan dada dengan kualiti yang tinggi. Kita perlu menekan dada untuk melakukan proses tersebut sebanyak 100 kali hingga ke 120 kali dalam waktu seminit saja. Okey. Dan seterusnya, kita perlu melakukan proses tekanan tersebut dalam kedalaman sehingga 5 ataupun 6 cm. Dan yang seterusnya, kita perlu pastikan dada recoil ke posisi asal. Dan seterusnya, kita juga perlu kurangkan gangguan semasa tekanan dada dilakukan. Dan juga kita perlu untuk melakukan nisbah tekanan dada dan bantuan pernafasan 30:2. Dan setiap bantuan pernafasan selama 1 saat. Okey. Dan yang terakhir sekali, kita ada defibrillation. Apa itu defibrillation? Kita perlu pasang AED tersebut kepada dada mangsa dan kita perlu sambung proses tekanan dada tersebut. Kita sambung sampailah mangsa tersebut menyedarkan diri ataupun kita tahulah sebaliknya, kita perlu tunggu pasukan kecemasan datang ataupun ambulans. Okey.
selepas defibrillation, kita perlu lakukan proses pemulihan dan menggunakan kedudukan ataupun posisi-posisi yang sepatutnya dilakukan, seperti angkat tangan dan macam ini, dan perlu membalikkan pesakit ataupun mangsa ke posisi yang lebih menyenangkan berlakunya proses pernafasan itu kembali. Di situ sajalah saya ingin berkongsikan kaedah macam mana kita untuk melakukan proses CPR, dan kita akan melihat sedikit tayangan video macam mana saya melakukan proses-proses CPR. Okey. Piu. Aduh. No. No. Okey tak? Tolong. 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 Sini. Hello. Yo, cik. Tolong lagi, cik. Abang saya pingsan ni. Loh, sedarlah loh. Loh, sedarlah. Ya. 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 Sudah buka hati. Buka. Jadi ada rehat. Nanti ambil apa? Macam mana dah tengok video demo tadi? Sedikit demo dan sedikit ada scene-scene yang macam okey boleh kan. Okey, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video ini, dan saya harap video ini mampu menjadi satu faedah ataupun manfaat kepada orang lain. Saya juga ingin berterima kasih kepada Sir Syafiq dalam pertolongan beliau untuk saya dan rakan-rakan menyiapkan tugasan video demo CPR ini. Terima kasih banyak-banyak, Sir. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum.